warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Akbar Ali yang telah mengusulkan cadangan mengenai merakyatkan outcome teknologi hijau bagi peserta Felda, Felkra dan juga RISDA. Kami menghargai pandangan dan idea Yang Berhormat Senator yang senantiasa prihatin terhadap kebajikan peneroka, peserta rancangan dan juga pekebun kecil. Seperti mana Yang Berhormat Senator sedia maklum dan diperjelaskan di dalam dua pertemuan sebelum ini, di antara Yang Berhormat Senator dan agensi, langkah-langkah yang dicadangkan ini sebahagian besarnya telah dilaksanakan oleh Felda, Felkra dan RISDA walaupun bukan secara menyeluruh. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui Felkra Berhad dan RISDA senantiasa mengambil berat dan prihatin terhadap peserta dan pekebun kecil yang terlibat dalam sektor komoditi. Begitu juga dengan Felda yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri turut bertanggungjawab terhadap peneroka. Adalah menjadi tanggungjawab kesemua entiti ini untuk memastikan kebajikan mereka terjaga dengan memastikan taraf hidup mereka berada dalam keadaan baik selaras dengan konsep rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Salah satu kaedahnya adalah dengan memastikan pendapatan mereka melalui hasil ladang adalah tinggi. Apatah lagi dalam situasi semasa waktu ini di mana harga komoditi seperti getah dan sawit adalah dalam keadaan baik dan tinggi harganya. Walau bagaimanapun adalah diakui masih terdapat beberapa perkara yang boleh ditambah baik. Antaranya adalah melalui cadangan-cadangan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Senator sebentar tadi. Kementerian serta semua agensi terlibat tidak pernah menolak mana-mana cadangan, pandangan dan idea daripada mana-mana pihak untuk membantu kami meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Datuk Yang Dipertua, bagi menjawab usul Yang Berhormat mengenai pelaksanaan konsep waste no waste dan juga waste to wealth, sebagaimana istilah yang digunakan oleh Yang Berhormat Senator tadi, agensi-agensi ini antara lain telah melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Ada 7 langkah yang dapat saya senaraikan pada hari ini. Pertamanya, mengoptimumkan penggunaan semula bahan buangan seperti buah tandan kosong BTK atau Empty Fruit Bunch EFB yang kini menjadi bahan asas utama di dalam penghasilan baja bioorganik di kilang-kilang sawit. Kedua, menggunakan bahan buangan seperti tandan kosong dan pelepah sawit sebagai bahan sungkupan untuk mengurangkan hakisan tanah dan mengawal rumpai di ladang seperti mana yang digariskan di dalam amalan pertanian baik atau Good Agricultural Practices GAP. Ketiga, menggunakan ternakan lumbu secara integrasi terurus dalam ladang bagi mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam kawalan rumpai dalam ladang. Keempat, mengurangkan penggunaan racun kimia dalam kawalan rumpai melalui tindakan merumpai secara terkawal dan pilihan seperti memancah, memesan rumput menggunakan rotor slasher yang ditarik oleh traktor, menanam kekacang penutup bumi dan tanaman integrasi lain seperti temikai bagi mengurangkan pendedahan tanah kepada agensi degradasi tanah seperti matahari dan hujan secara terus. Kelima, memungut buah tandan segar atau fresh fruit bunch FFB menggunakan kerbau di ladang bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan mengurangkan pelepasan karbon ke udara. Keenam, memproses bahan buangan kilang kepada baja organik bagi mengurangkan baja kimia ke tahap minima. Ini juga dapat menjamin kesihatan tanah dan memelihara alam sekitar. Dan akhirnya ketujuh,
mengawal musuh tanaman secara biologi, integrated pest management, melalui penanaman tanaman bermanfaat seperti Turnera sabulata, bakteria dalam kawalan kumbang badak, dan burung hantu dalam kawalan tikus. Merujuk kepada isu kajian semula formula yang diguna pakai dalam penjualan EFB tadi, formula ini adalah ditentusahkan, divalidated oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia, iaitu Malaysia Palm Oil Board (MPOB). Formula ini adalah disemak setiap 2 bulan dan telah mengambil kira faktor-faktor seperti produktiviti, status pemilik pengusaha dan kos pengangkutan hasil ladang ke ladang. Pengangkutan hasil ladang ke kilang. Minta maaf ya. Selain itu, keadaan ekonomi semasa dan harga minyak mentah dunia juga memainkan peranan dalam memastikan harga yang ditawarkan di negara ini adalah kompetitif dan selari dengan kehendak pasaran. Namun begitu, pemantauan harian ke atas harga pasaran senantiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa oleh MPOB bagi memastikan pekebun kecil mendapat harga yang terbaik. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Senator turut menyentuh isu pembinaan kilang minyak sawit berkonsepkan zero waste effluent. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, langkah ini telah pun dilaksanakan di kilang sawit Felda Serting Ile, Jempol, Negeri Sembilan. Dan ini insya-Allah akan diperluaskan ke kilang-kilang agensi yang lain. Penjanaan elektrik di kilang ini adalah berpunca daripada tenaga biomass yang dihasilkan dari bahan buangan kilang. Malah, teknologi hijau yang sama telah dirancang untuk diaplikasikan kepada kenderaan sebagai bahan bakar. Oleh yang demikian, saya amat berpersah hati menjemput Yang Berhormat Senator jika berkelapangan sudilah kiranya melawat kilang tersebut. Seeing is believing. Dari segi kontrak jualan pula, ianya adalah di bawah bidang kuasa agensi masing-masing dan pengilang. Walau bagaimanapun, kontrak jualan ini senantiasa disemak dan ditambah baik bagi memastikan kumpulan SASA mendapat pulangan yang menguntungkan. Usul Yang Berhormat supaya kajian semula ke atas formulasi harga supaya mengambil kira nilai tambah ataupun value add yang boleh diperoleh daripada bahan buangan sawit, sekaligus menjana pendapatan tambahan pekebun kecil adalah di bawah bidang kuasa MPOB bersama-sama Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi KPPK yang mengawal silia sektor komoditi negara. Adalah diharapkan dengan timbulnya isu ini, KPPK insya-Allah kalau ada dalam dewan ini dapat membantu kementerian dalam merencanakan hasrat Yang Berhormat untuk membantu peneroka, peserta rancangan dan pekebun kecil di negara kita ini. Yang Berhormat juga turut mencadangkan supaya agensi mengkaji sumber-sumber lain yang boleh menjadi sumber baru pendapatan kumpulan SASA. Selain dari memperoleh pendapatan langsung dari hasil ladang, kementerian dan agensi-agensi juga senantiasa mencari alternatif dan kaedah lain untuk membantu meningkatkan pendapatan. Antaranya, melalui program aktiviti ekonomi tambahan AAT oleh RISDA. RISDA ada program dia sendiri namanya AAT. Melalui aktiviti ini, pendapatan pekebun kecil dapat ditambah melalui hasil aktiviti sampingan yang dijalankan melalui kebun dapur, kraft tangan dan ternakan. Itu RISDA. Selain itu pula, Felkra turut melaksanakan program intercropping di antara tanaman sawit dan ternakan lumbu. Manakala Felda pula menggalakkan peneroka mencuburi bidang perniagaan dalam pelbagai bidang seperti peruncitan dan perkhidmatan melalui skim usahawan Felda. Malah, Felda juga telah diamanahkan oleh kerajaan untuk melaksanakan inisiatif Gedung Makanan Negara sebagai salah satu langkah untuk menjamin bekalan makanan negara.
Melalui inisiatif ini, kumpulan peneroka dapat menambah pendapatan melalui hasil tanaman yang ditanam di kawasan mereka. Dalam lain perkataan, bermacam-macam diusaha selain menumpukan kepada the core business, tapi mereka juga cuba diberikan pendapatan program-program lain dalam rangka tujuan untuk menambahkan pendapatan peneroka, peserta dan juga peserta peladang dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, sekali lagi saya merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan dan pandangan Yang Berhormat Senator. Sedaya mungkin, kementerian dan agensi terlibat akan cuba merealisasikannya bagi memberi manfaat kepada pekubun kecil untuk sama-sama membantu negara mencapai Gross National Income GNI RM50,000 setahun menjelang tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, usul penangguhan sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Sekarang baru kita tangguh. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 6 Julai 2011.